Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so hari ni saya nak ajar masih tajuk yang sama iaitu matrix. Cuma hari ni kita nak menambah dan menolak matrix. Tapi sebelum kita nak tambah dan tolak, kita kena pastikan dahulu peringkat matrix kita adalah sama. Macam mana? Okey, mungkin dah lupa, so saya ingatkan balik. Macam mana kita nak tahu peringkat matrix adalah dengan tengok matrix tu punya baris dan bilangan lajur dia. So contoh, macam contoh satu ni, kita ada dua baris, beginilah kita baca, dan kita ada dua lajur. Sama juga dengan yang kedua ni, dua baris dan dua lajur. So disebabkan ini dua baris dua lajur, ini pun sama dua baris dua lajur, maka matrix ini kita boleh selesaikan, kita boleh tambah ataupun ditolakkan. Okey, tengok contoh yang kedua. Yang kedua ini dia punya baris satu, dia punya lajur ada tiga, manakala lagi satu ditambahkan dengan baris ini ada 3 dan lajurnya ada 3 juga. Jadi maksudnya peringkat ini dan ini tidak sama. Maka apabila peringkat tidak sama, maka matrix ini tidak dapat ditambah ataupun ditolakkan. Okey, sekiranya dah sama, maksudnya kita dah check, dah pastikan dah dia ngam, cun dia punya peringkat. Jadi kita akan tengok kepada unsur dia pula. Bila kita nak tambah, unsur dia adalah unsur yang sepadan. Apa maksud unsur yang sepadan? Maksudnya pada matrix itu kedudukannya sama. Contoh macam contoh 15 ni. Contoh 15, contoh 1. Okey, contoh 1. Okey, nombor 15 ni kedudukannya ialah baris yang pertama dan lajur yang pertama. Sama juga dengan 20. Baris pertama, lajur pertama. Okey, jadi bila saya ada begini 15, kita selesaikan macam penambahan biasa ataupun penolakan biasa. Jadi 15 tolakkan dengan 20, so jawapannya adalah negatif 5. So jawapan dia pun adalah pada kedudukan ataupun unsur yang sepadan, iaitu baris yang pertama, lajur yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Maksudnya bukanlah kita hanya selesaikan salah satu, kita kena buat setiap unsur yang sepadan di dalam matrix itu. Kena selesailah semua. So cikgu hanya memilih contoh-contoh tertentu sahaja. Okey, contoh macam yang nombor 2 ini, cikgu ambil yang ini adalah lajur 2. Okey, lajur 2 pula, baris 2, lajur yang ketiga. Yang ini pun sama, baris yang kedua, lajur yang ketiga. Jadi hanya tambahkan macam biasa, 4 tambah dengan 5, so jawapannya adalah 9. So jawapannya adalah pada kedudukan yang sama, iaitu baris yang kedua dan lajur yang ketiga. Okey, itu macam mana nak cara menyelesaikan atau menambah atau menolakkan suatu matrix yang mempunyai peringkat yang sama. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh ini menunjukkan matriks yang diungkapkan dalam bentuk persamaan. Apa yang cikgu cakap masuk dalam bentuk persamaan? Okey, tengok yang ini. Ni dia, 2x tolak 1, 5 tambah y. Lepas tu yang i pula ada x, ada y. Lepas tu dia suruh kita hitung nilai x dan y. Okey, kalau kita tengok step pertama tadi, kita kena pastikan bahawasanya dia adalah peringkat yang sama. Okey, ngam lah tu. Kalau tengok sini peringkat yang sama, 2 baris, ya, dan 2 lajur. Ini pun 2 baris 2 lajur. Lepas tu kita kena tengok pula unsur yang sepadan. Unsur yang sepadan maksudnya kedudukannya sama. Okey, jadi kita selesaikan sama je macam tambah atau tolak, macam biasa. Okey, contohnya mari cikgu tunjukkan. Contohnya macam ni lah. Contoh cikgu ambil lah yang 2x tolak 1 ni, 2x tolak 1. Okey, kedudukannya sama dengan yang i ni, yang x ni kan, sebab dia adalah kata tambah, d tambah dengan i, so tambah i kita adalah x, so sama dengan 8. Kita ambil yang kedudukan dia sama. Maksud ini yang pertama, yang ini 1, 1, yang ini pun 1, 1. Jadi kita selesaikan macam matematik biasalah. 2x tambah x sama dengan 3x, negatif 1 sama dengan 8. 3x sama dengan 8 tambah 1. So maksudnya jawapannya 9 dekat sini. So x bila cikgu pindahkan dekat sini darab, so jadi bahagi dekat sini. So jawapan x sama dengan 3. Ini dia. Senang je, maksudnya kita hanya ambilkan unsur yang sepadan itu, kita selesaikan seperti penambahan dan penolakan yang biasa. Okey, contoh dia kita nak cari y. So x kita dah ada. Kita tengok pula y. Okey, bila y ni, tengok y kat mana? Y di sini. Maksudnya dia berada di kedudukan ataupun unsur dia berada di
baris yang kedua, ya, dan lajur yang kedua. So maksudnya bila saya nak tengok dekat E, saya kena ambil juga dekat baris kedua, lajur yang kedua, iaitu Y. Okey, dan sama juga dengan jawapan dia, saya kena tengok juga pada kedudukan yang sama, iaitu dia punya dua baris dan dua lajur. So saya tuliskan dalam bentuk persamaan yang biasa. So saya tahu 5 tambah Y, lepas tu dia kata tambahkan, tambah Y sama dengan 13. Okey. Jadi saya selesaikanlah 5 tambah, sebab Y tambah Y, 2Y sama dengan 13. So 2Y, saya pindahkan 5 sebab saya nak cari Y kan, saya pindahkan 5. So 5 di sini positif, so bila pindah dia akan jadi negatif. So 13 tolak 5, so sama dengan 8. So Y, jadi kat sini darabkan, Y 2 ni kena pindah pergi di sebelah. So Y 8 bahagi 2, so Y sama dengan 4. Jadi kita dapatlah dekat sini bahawasanya nilai X ialah 3, nilai Y adalah 4. Okey, kita akan tengok pada contoh yang seterusnya. Okey, yang ini berbeza pula. Ya, dia bagi juga dalam bentuk persamaan. Okey, cumanya dia ada bagi nilai yang besar ni, F. Walaupun begitu, kita tahu bahawasanya F ini bentuk dia mesti peringkatnya sama. Maksudnya F ini dia akan jadi juga baris 2 lajur. Okey, so apa nak buat ialah, so maksudnya kita gantikan dulu. Kalau saya akan gantikan dulu F ini, sebab saya tahu peringkat saya adalah 2 baris dan 1 lajur. So saya gantikan X dan juga Y. Maksudnya F itu saya dah gantikan. Okey, lepas tu saya tahu X ini kedudukannya adalah pada 1, 1. So maksudnya ini dan ini. Maksudnya 16, 7 dan negatif 2. So saya buatlah X tambah 16 tolak 7 sama dengan negatif 2. Ini saya ambil yang sama, unsur yang sama. Ini tengok kalau saya tulis balik semula. Negatif 7, 10, negatif 2, 3. Ni yang saya tulis balik. Menggigil dengan saya. Okey. So begitu. So saya selesaikanlah. X sama dengan 16 tolak 7 adalah 9 tambah 9 sama dengan negatif 2. So X negatif 9, positif 9 pindah ke sebelah, so sama dengan negatif 2 tolak 9, so sama dengan negatif 11. So saya tahu X sama dengan negatif 11, tapi dia bukan nak jawapan X sahaja, dia nak kita hitungkan F. So maksudnya saya tahu kat sini X sama dengan 11. Saya tulis dulu. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai Y. Y ini pula adalah barisan, maksudnya baris kedua lajur yang pertama. So kita tahu Y tolak 3 ni tadi. Okey, sebab apa? Ni tambah, jumpa dengan tolak, jadi tolak lah. So tolak 10 sama dengan 3. So saya selesaikan Y sama dengan hutang 3, hutang lagi RM10, maksudnya kita ada hutang RM13. So sama dengan 3. Y sama dengan, saya pindahkan 13 ke sana negatif, akan jadi positif. So 3 tambah 13 sama dengan 16. So saya tahu Y saya adalah 16. Jadi jawapan bagi F saya ialah, kita tulis dengan tanda begini, 11, 16. Ini yang saya kata jawapan dia akan kepada peringkat yang sama. Itu baris 2 dan 1 lajur. Okey, jadinya ini adalah contoh yang terakhir. Okey, ini boleh tengok kat buku teks ya. Jadual di sebelah menunjukkan catatan buku stok. Okey, so bila dapat soalan macam ni, so apa yang kita kena buat? Kita kena tentukan kita nak guna tambah atau kita nak guna tolak operasi dia. So dia ada cerita pasal sains, maths dan ekonomi. Maksudnya kita akan buat, kita tambah semua buku sains, kita tambah semua buku maths dan kita akan tengok buku ekonomi. So kita nak tengok dia ada 3 data ni. Okay, yang first dia kata stok baru. Kalau stok baru mestilah kita nak kena guna tambah kan. Lepas tu bila dia kata yang buku hilang, maksudnya tolak. Maksudnya dekat sini kita akan menggunakan operasi tambah dan juga tolak. Okey, macam mana nak buat? Kita akan tuliskan persamaan yang, maksud saya kita punya data ini ke dalam bentuk persamaan matriks. Okey. So saya ambil data ni, sains 326, buku matematik 335, okey, ekonomi 82. Yang ini stok awal. Okey, so tambah. Kita ada beli buku baru. Beli buku baru. Kita ada buku baru yang diterima. So kita tahu bahawa buku baru yang diterima untuk sains ada 56. Untuk matematik kita ada 47. Dan untuk buku yang hilang adalah 26. Nampak tu? Kita tutup ini. So saya ikut satu persatu. Dan kita tahu
buku hilang, maksudnya buku hilang terosak, tolak lah kan. Okey, jadi maksudnya nak tolak yang mana? Tolaklah satu persatu yang ni. 32 untuk sains, 26 untuk matematik dan 11 untuk ekonomi. Okey, dari data di atas dapatlah kita punya dalam bentuk matriks, iaitu 3 baris dan 1 lajur. So semua nampak peringkat sama. So bolehlah kita settlekan. Bila kita selesaikan, kita akan dapatlah jawapan. Jawapannya ialah, okey, jawapannya ialah 350. Lepas tu saya 335 tambah 47 tolak 26. Jawapannya ialah 356. Dan terakhir sekali 82 tambah 15 tambah tolak 11. Okey, jawapannya ialah 86. So kita dapatlah jawapannya. Okey, jangan lupa bila dapat je soalan begini, dia ada macam-macam bentuk, selesainya sama sahaja macam kita nak tambah dengan tolak. Yang penting peringkat mesti sama. Lepas tu kita tambah atau tolak unsur yang sepadan, maksudnya pada kedudukan yang sama. Kita tulis dalam persamaan, sebab itu yang memudahkan kita untuk kira, supaya kita boleh pindah-pindah. Kalau ada nilai yang tak tahu, kita boleh tahu. So dapatlah jawapan yang dicari.